Tapi Ustaz, Assalamualaikum. Saya Azhar Hasu. Ya, ini lebih kepada pendapat saya untuk mencari solution bagi mu'alaf. Sebenarnya perjalanan seorang mu'alaf, saya dah 23 tahun. Saya lihat dia ada 3 fasa. Fasa pertama macam asas lah. Bila kita mula masuk Islam, mudah untuk kita terap ilmu. Sebab kita talk about basic requirement, we talk about easy to follow dan practice. Tak confuse, basic understanding of Islam, saya rasa mudah. Tapi dia jadi sebagai mencabar bila dia masuk ke tahap intermediate, di mana saya lihat macam ada different opinion from ustaz-ustaz yang menyebabkan kita nak terima ilmu, kita rasa susah, dan juga practices pun berbeza sometimes. Mungkin tak ada ilmu kita ni. But dia jadi lebih parah lagi bila kita masuk ke tahap advance, which is perbalahan antara tokoh-tokoh ilmu kita sendiri yang menyebabkan kita rasa macam, how am I going to follow now? Jadi saya takut ada unsur confused. Okay, it's good, very good. Yeah. Okay, sir. You Ustaz. Okay. Yeah. Pertama, bila kita masuk Islam, kita adakah kerana kita nak please seseorang ataupun kerana kita mencari jalan Tuhan? Kita nak pergi pada Allah Ta'ala, betul tak? Macam mana kita nak berhubung dengan Allah? Kita tidak melihat Allah, betul tak? Agama lain pun mendakwa mereka berhubung dengan Tuhan juga. Tapi beza antara Islam dengan agama lain, agama Islam adalah berkaitan dengan the real, the authentic revelation. Wahyu yang authentic. Betul tak? Apa beza dakwaan agama lain yang berpuasa dengan berpuasa dengan Islam? Berpuasa dalam Islam ini ialah agama yang datang daripada Tuhan itu sendiri. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Agama di sisi Allah Islam. Saya buat satu benda untuk dipaham. Dulu-dulu saya suka buat contoh ni, tapi lama tak buat ni boleh ya. Kalaulah kita pergi satu masyarakat, dia tak dapat wahyu. Dia kata tak dapat wahyu. Kita ambil lah satu masyarakat asli, duduk dalam satu masyarakat asli. Satu orang yang paling bijak di kalangan mereka berfikir, dia tengok alam, dia tengok semua, dia kata, mesti ada Tuhan. Dia fikir. Lalu dia kumpulkan pengikut dia semua. Dia kata, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ini sebenarnya ada Tuhan yang menciptakan kita. Dan kita kena hormat dan patuh pada Tuhan itu. Tapi dia tak dapat wahyu. Dia fikir. Saya nak tanya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, agak-agak apa kalau tuan-tuan duduk dalam masyarakat tu, ada orang cakap macam tu, what is your first question? Nak tanya dia. Wahyu dia katalah dia tok batin yang paling pandai ke dia. Apa soalan kita nak tanya ke dia? Kalau kita agree dengan dia, kalau kita agree Tuhan ada, apa kita tanya? How do you know? Nak buat macam mana? Ya, kita akan tanya, Tuhan tu macam mana? Betul tak? Kedua, mungkin kita akan tanya, Tuhan mahu kita buat apa supaya kita hormat dia? Betul tak? Kita kena minta pertolongan dengan Tuhan. Macam mana cara kita nak minta? Betul tak? Kalau dia tidak ada wahyu, kalau dia tak ada wahyu, tak ada wahyu yang sampai pada dia, tak ada revelation, dia kata, give me time, sometime. Dia pun balik fikir, macam mana ya? Dia pun mula start tengok keadaan sekeliling. Itulah menyebabkan dia buat berhala. Bila dia buat berhala, manusia ini dia punya limitation, dia punya khayalan dia berdasarkan kepada apa yang dia tengok. Sebab itu kita tengok Tuhan sesuatu bangsa tu lebih kurang dengan muka bangsa tu sendiri. Betul tak? Tuhan orang asli macam muka orang asli. Betul tak? Tuhan orang Cina
Kan? Gadis yang cantik terbang. Bukan gadis Melayu dan bukan gadis India. Cina. Bahkan kadang-kadang bila manusia mereka, sebab tu Jesus di India tu saya sebut, pun dia kulit hitam. Gelap sikit. Pasal sesuai dengan orang India tengok kan. Kan nak sembah pemuda barat pula. Jesus di barat tu macam pemuda barat. Jesus bukan orang barat. Jesus adalah orang, dia Jew. Tapi itulah manusia punya limitasi. Kalau dia nak buat Tuhan yang garang, dia buat takut gigi apa semua, tangan. Tapi tangan, muka, itu semua adalah merupakan apa? Version khayalan yang manusia. Kerana manusia hanya boleh berkhayal apa yang dia lihat, atau yang dia sentuh, apa yang dia tengok, apa yang dia dengar. Kan? Cuba tengok. Apa alien yang dibuat oleh filem-filem daripada Hollywood. Hebat kan? Alien dia pun macam tu, macam ada gigi, ada, dia mesti dia campur ikan, campur orang, campur, jadilah alien dia. Betul tak? Sebab itu, Tuhan ini, pertama kesesatan yang akan berlaku, kehendak betul. Kerana manusia memang dibekalkan oleh Tuhan, oleh Allah, untuk mempercayai tentang the existence of God. Mempercayai kewujudan Allah. Tetapi, kewujudan itu jika tidak dikawal oleh wahyu, kepercayaan itu jika tak dikawal oleh wahyu, dia akan menyebabkan Tuhan yang palsu. Seminggu dia pun datang, Tuhan tu. Inilah lebih kurang jemaah Tuhan kita. Kan? Jemaah Tuhan kita. Ramailah. Mesti orang tanya dia pula. Kita nak buat apa kan ni? Betul tak? Itu yang kata kita tuang susu atas kepala. Ada kata kita tawaf pusing. Ada. Kalau tak dapat wahyu. Tapi kalau dapat wahyu, Islam berbeza dengan semua ni. Dia bermula, Tuhan, bila ditanya Nabi, laisa kamislihi syai'. Apa pun tak sama. Yang ada sifat saja. Pengasih, penyayang, berkuasa. Segala sifat-sifat yang sempurna, attribute, menjadi sifat kepada Tuhan. Itu wahyu. Faham tak? Bila wahyu orang tanya Nabi, nak macam mana? Apa beza ibadat Islam dengan ibadat bukan Islam? Ibadat Islam, Nabi tak kata, bolehlah kot kita macam pusing-pusing. Tak. Nak solat tu pun Nabi tak solat sehingga turunnya wahyu. Pergerakan dia, perbuatan dia. Cuba kita hayati bacaan-bacaan dalam solat. Solid semuanya memuja dan memuji Tuhan. Sebab itu, kita apabila masuk Islam, kita mencari Allah ni. Kita nak mengabdikan diri kepada Allah seperti yang Allah kehendaki, bukan seperti yang kita kehendaki. Kalau seperti yang kita kehendaki, agama-agama lain pun ramai seperti kita kehendaki. Tapi kita tidak ada jalan untuk mengetahui apa yang Allah kehendaki, melainkan Al-Quran dan Sunnah. Itu dulu kita kena letak dalam kepala kita. Awak ustaz ke, awak syekh besar ke, awak mufti, awak bukan Nabi. You tak ada wahyu. Wahyu hanya kepada insan yang bernama Muhammad bin Abdullah. Sebab itu kita tak asyhadu an la ilaha illallah. Tak berhenti ke situ saja. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku menyaksikan Muhammad Rasulullah. Kenapa? Untuk kita tahu, untuk sampai kepada Allah, tak ada cara melainkan cara yang diberitahu oleh Muhammad. Ini saja authentic messenger. Yang the last. Yang sebelum tu tak apalah. Prophets yang lain semua dah. Ini untuk kita. Bila kita tahu hal ini, kita kena tahu semua orang yang datang selepas baginda tidak terpakai cakapnya, melainkan selaras dengan cakap dia, Nabi. Betul tak? Very simple. Paul ke apa ke, kita bukan macam Christianity. Paul pun boleh, Jesus pun boleh. No. Only more. Hatta cakap Abu Bakar dan Omar tak diterima kalau tak sama dengan cakap Nabi. Of course lah cakap mereka sama.
Imam Malik apabila dia mengajar hadis, dia kata kullu ahadin yu'khadhu wa yutraku min kalamihi, yu'khadhu wa yutraku kalamuhu illa al-ma'sum sahibul hadal maqam. Semua orang diterima dan ditolak cakapnya melainkan tuan yang maksum, tuan punya kubur ini, iaitu Nabi SAW. Apabila hal itu jelas, kita tahu, peta kita jelas. Dan kita pergi dengan ustaz. Ustaz dia ceramah macam-macam. Ada yang kata minyak angin tak boleh pakai lah, Islam lah, ada macam-macam pelik-pelik sekarang. You cakap apa pun ustaz, you bukan lahir-lahir Tuhan tabayun. You, ustaz saya dengan tuan-tuan sama. Nabi pun manusia juga sama, tapi Nabi dapat wahyu. Innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Aku manusia seperti kamu, diwahyu padaku. Ustaz dengan tuan-tuan sama. Bezanya dia pergi belajar di dalam bidang agama. Adakah semua orang yang belajar bidang agama mesti pandai? Adakah semua doktor yang kita pergi tu sama ilmu dia? Doktor perubatan tu? Tak. Kita sendiri dalam bidang yang kita, adakah kita tahu kita punya kepandaian sama dengan orang lain? Ada mungkin tak orang lebih pandai daripada kita bidang yang sama? So, kalau doktor ni kata macam lain, doktor ni kata pening aku. Apa you nak pening? Artinya mungkin dia ni information korang, mungkin doktor ni kata produk ni bagus sebab dia jual. Doktor ni kata you jangan makan dia tu, banyak steroid tu. Macam tu lah, manusia ada kepentingan. Okey. Bila kita tahu asas ini, kita akan jumpa banyak orang. So, banyak ustaz dia datang, dia cakap apa pun. Kita sentiasa kena tanya dia, ustaz, yang ustaz kata ni, adakah Nabi amalkan? Adakah hadis Nabi? Dia kata, no, you just listen to me. You has no right to ask dalil-dalil ni. Oh, dia pula lah jadi Nabi ya. You are not the source. Sumbernya siapa? Al-Quran. So, kita dengar orang cakap. Kalau ustaz tu bagi pendapat, tak ada. Dia kata dia boleh buka tirai jumpa Nabi ke apa, jangan merepek semua ni. So, kita hanya pakai apa yang nak. Kalau dia bagi dalil, kita follow. Kalau dia tak nak bagi dalil, kita cari dalil. Okey. Dalam masa yang sama, kita juga accept. Sometimes, atau banyak juga benda yang boleh satu dua pandangan yang berbeza. Tapi asasnya mesti sama. Macam saya sebut tadi. Kalau ada ustaz berbalah, intellectual ni, dalam dunia intellectual tu memang macam tu lah. You bagi argument, ni bagi argument. It's good for us actually. Tak adalah kita ni blindly imitation, ikut satu orang, satu benda dia kata, kita ikut. So, ada orang kata, ada orang ni counter balik. Dan dia bagi argument. It's good for us. Market dia lebih luas. Setengah orang kata, saya pening lah ramai cakap. Pening pasal apa awak nak pening? Yastami'una al-qawl. Fabashshir ibad alladhina yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsana. Quran kata dalam surah Zumar, bagi tahu kepada hamba-hambaku orang yang mendengar perkataan-perkataan dan ikut yang terbaik. Dan itu pun pahala dalam agama. Sebab apa? Masuk Islam ni dia tak boleh dah macam agama lain. Pergi saja, pasal apa you pergi hari Sabtu? Tak tahu. Pasal apa you nyalakan colok? Tak tahu. Dalam Islam you have to study. Sebab tu agama mula dengan iqra, baca. Agama is about knowledge, about understand, how you comprehend, macam mana kita faham benda tu. So, you kena study lah. Tak boleh lah, saya nak masuk Islam tapi saya malas nak dengar banyak-banyak. Saya nak dengar yang terus cakap je. Macam mana? You takkan ada feel. Tapi bila kita baca hadis ni, apa nama? Apa nama kitab ni? Baru je kejap dah lupa nama. Nama apa? Umdatul Ahkam. Umdah, pegangan kepada hukum, iaitu hadis. Jadi, bila kita solat Allahu Akbar, bukan kita terbayang muka ustaz. Kita terbayang hadis Nabi yang menceritakan Nabi mengangkat tangannya ketika salat. Apabila kita rokok, kita terbayang hadis Nabi bagaimana Nabi itu rokok dalam hadis ni. Apabila kita bagi salam, kita terbayang. Apabila kita baca, kita terbayang bacaan Nabi. Itulah yang menghubungkan kita dan agama. So, tak ada yang confused. Memang they try to untuk confuse us. Tapi sebenarnya agama is about knowledge. Tak boleh. Saya confused lah. Pasal apa? Tak tahulah nak dengar mana.
Habis tu saya dengar muzik je lah. Nah, you dengar lah argument tu. So, sebab tu, melainkan orang tu dah terlalu teruk dah. Makcik tu terlalu tua dah, tak boleh nak faham. Makcik tak boleh faham. Kau khabar sajalah, yang mana-mana boleh kau khabar. Kita apalah, kita bagi tahu lah makcik. Makcik, macam saya kata lah, makcik adalah hadis Bukhari. Bukhari mana pula nasi ke, Bukhari yang duk buat bangunan tu ke. So dia sampai limit tu, you just follow lah. Tapi selagi otak, handphone pun boleh tahu jenama mana bagus, makan pun boleh cari kat mana kedai yang sedap, tak boleh nak baca banyak argument ini. Mungkin kita tak sampailah kepada peringkat imam-imam tu. At least kita tahu dalil. Kita feel. This is the... Kita orang pergi umrah, orang pergi haji. Kau tak ikut ustaz kata pusing-pusing. Tak sama dengan orang kata wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Ambillah makam Ibrahim itu sebagai solat. Terasa ayat Quran tu apabila kita solat. Sebab kita deal direct. Bukan kita boleh faham direct, tapi kita baca teks tu. Apabila ada benda yang tak boleh kita faham, of course scholars akan tolong kita. Ulama akan tolong kita. Tapi ulama macam tu saya kata, dia ada banyak argument. Kita boleh. Tak, saya sebut buat contoh banyak kali lah. Kita bukan engineer. Kita nak pergi beli kereta. Bila nak pergi beli kereta, kita tengok kereta. Kita pergi satu syarikat beli kereta. Tengok salesman dah. Kereta ni bagus lah. Ni, awak engineer lah. Saya bukanlah, saya kerja accountant. Kalau awak kerja accountant, kereta awak jangan tanya bagus tak bagus. Ini bahagian engineer. Saya jual, awak beli je lah. Boleh dia cakap macam tu? Kita kata saya nak beli kereta lain. Awak nak beda-beda, awak engineer ke? Kereta saya awak belilah. Kita kata, engineer bagus abang. Dia minyak. Oi, awak jangan tanya, awak bukan engineer. Ini awak accountant kerja kira je duit. Jangan awak nak tanya engineer. Awak kerja awak beli je kereta ni. Awak kata saya tak mau beli, ni saya nak pergi Toyota. Awak tahu ke perbezaan kereta ni? Awak pernah belajar engineering ke? Kalau awak tak belajar engineering, apa yang salesman kata, awak beli je. Boleh buat macam tu? Kita tak mau lah pasal apa? Kereta kita nak pakai. Kita tak kata pula, aku memandangkan aku bukan engineer, apa saja yang salesman kata, aku beli je. Boleh tu? Mana boleh? Agama. Yang kita nak amal Tuhan. Takkan saya dengar satu ustaz je, saya dengar lah banyak. Kemudian saya nak dengar argument dia, yang mana lebih sound. Kalau dah ada perbezaan. Kereta pun kita yang tak engineer pun kita cari. Handphone, kita tahu semua ni. Yang mana bagus tak bagus. Kita dengar juga. Ini lebih bagus, kita baca review. Oh, baca review. Ikut je lah. Awak kan lebih pandai daripada apa yang buat tu. Ini semua dominasi golongan agama. Yang cuba nak control over mind some people, manusia majority ni. So you just follow me. Because bila awak ikut saya ada kekuatan, saya ada duit, awak akan bagi duit kat saya, awak akan bagi ni, awak akan follow saya. Agama pun sometimes, bukan Islam saja, Judaism, Christianity, Islam, semua je benda yang sama. Kerana mencari pengaruh, kerana bila ada pengaruh, ada kedudukan, ada pengikut, boleh ada harta. Ini very dangerous. So we ikut Quran dan Sunnah. Memang kita tak nafikan scholars, kita ikut scholars, tapi kita bersedia mendengar banyak, bukan mendengar satu pendapat. Tak boleh kalau satu ustaz kata, ni kalau dah baru masuk Islam ni dengar je lah, jangan duk pergi tanya banyak-banyak ya. Itu you reject from the first day. Kata kami nak keluar daripada kebodohan kepada kepandaian, awak nak masukkan company kepada kebodohan yang baru pula. Otak awak macam mana awak tahu lebih baik pada otak orang? Hatta apa yang saya kata, not necessarily you accept apa yang saya kata, you kan boleh pergi balik. Tak boleh kata saya mufti ya, you kata ikut je. No, saya tak pernah kata itu. Mungkin saya punya pendapat salah. You boleh argue dengan saya. So open to discuss.